Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka ni 2.41 menyatakan maksud mikropengawal dan mikroproses. Kita ulang balik apa yang dah kamu belajar untuk pembelajaran sebelum ni. Okey, ni contoh menjelaskan bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Ini bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Okey, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan susun atau papan mikropengawal Arduino Uno. Dalam buku teks, magnet code dan banyak lagi yang ada pada pasaran. Contoh Maker Uno, Microbit, semua itu adalah mikro pengawal. Kena fahamkan dulu apa itu mikro pengawal. Kamu dah belajar sebelum ni apa yang dimaksudkan dengan mikro pengawal. Okay, yang kita akan belajar, yang kita akan gunakan untuk amali adalah Arduino Uno. Sebelum kita gunakan, kita kena tahu dia punya bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Okey, dia ada bahagian utama yang kita akan sambung dengan komponen-komponen elektronik. Ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan tu kamu tengok dia ada nombor 0 hingga 13. Ada ground, ada AREF. Sebelah kiri ada tulisan analog in dan power. Sebelah kanan tu ada tulis digital. Ini adalah di mana komponen yang kamu akan masukkan dan output digital kamu akan gunakan. Di sebelah kanan, di sebelah kiri adalah bahagian di mana kamu akan memberi kuasa, power kepada kamu punya komponen elektronik. Ada I/O REF, ada reset, dan kuasa 3.3V, kuasa 5V, ground, dan V in. Analog in A0 hingga A5. Di sini kamu akan masukkan komponen analog. Okey, ada siapa yang pernah gunakan papan buat mikropengawal ni? Sama ada di sekolah rendah ataupun kamu pergi kursus mana-mana ke. Mikropengawal ni banyak jenis ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kamu boleh try Google dekat internet.
Okey, ada persoalan berkenaan dengan papan mikro pengawal. Okey, papan mikro pengawal ni biasanya kita sambungkan dengan sama ada bateri 9 volt ataupun punca kuasa USB pada komputer untuk bagi dia kuasa. Okey, ni yang Ustaz cerita tadi berkenaan dengan pin digital input dan output sebelah kanan. Dia ada pin daripada 0 hingga 13. Okey, mana-mana pun kita boleh masukkan. Tujuan ada nombor tu nanti kita nak bagi arahan kepada kaki mana yang kita nak gunakan. Tu PWM 9, 10, 11, 3, 4, 3, 5, 6. 9, 10, 11. Okey, ni pin analog input sebelah kiri. A5 hingga A0. Dekat mana-mana ni kita boleh gunakan untuk memasukkan kaki komponen analog. Okey, ni ada ground. Ada 3 punca kuasa ground. Di mana yang negatif kita sambung pada ground. Ada komponen-komponen yang ada kutub positif dan negatif, kita akan sambungkan pada ground, GND. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1. Voltan operasi dia kita gunakan 5 volt atau 3.3 volt. Bergantung kepada komponen yang kita nak gunakan. Okey, membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian PAS. Nanti sebelum kelas tamat, Ustaz akan tunjuk macam mana kita nak buat litar simulasi secara online menggunakan laman web Tinkercad. Nanti Ustaz tunjuk macam mana nak daftar dan kamu akan cuba di kelas. Okey, ini menghasilkan lakaran, membuat penyambungan litar, menulis peraturcaraan, membuat pengujian dan penilaian kefungsian 2.43, 2.45, 2.46, 2.47. Ini kamu kena buat bila kamu masuk kelas nanti. Kita akan buat amali. Sementara tu kamu boleh daftar Tinkercad, kamu cuba buat simulasi. Ada juga nak tulis pengaturcaraan. Kita buat yang pengaturcaraan yang mudah-mudah saja menggunakan LED. LED berkelip. Okey, ni buat lakaran, buat sambungan, buat pengaturcaraan dan buat pengujian. Ni langkah-langkah yang kamu perlu buat dalam reka bentuk elektronik. Okey, langkah yang pertama lakaran. Ada 3 jenis lakaran litar yang kamu perlu buat. Litar bergambar, litar skematik dan rajah blok. Okey, nanti kita akan belajar macam mana nak buat litar bergambar, litar skematik dan rajah blok. Okey, ini adalah litar bergambar. Papan mikro pengawal. Kalau kamu tengok di sebelah kanan tu adalah simbol. Dia ada kaki ground, kaki 13 yang menunjukkan papan buat Arduino Uno.
Di mana kita akan sambungkan kaki-kaki itu pada komponen. Litar elektronik bergambar dan litar skematik. Kat sinilah kita tentukan kita nak sambung pada kaki mana. Okey, ni komponen asas bergambar, komponen simbol asas LED. LED ni dia ada kekutupan pada dia punya kaki. Ingat, yang pendek LED adalah punca negatif dan yang panjang adalah punca positif. Kalau kamu pasang terbalik, LED kamu tidak akan menyala. Okey, yang kedua adalah perintang. Dia punya simbol dia adalah macam gigi-gigi tu. Okey, switch tekan, simbol dia dan buzzer. Buzzer ni pun dia ada kaki positif dan negatif. Pastikan sambung dengan kaki kekutupan yang betul. Okey, ni antara komponen-komponen asas yang kita biasa gunakan dalam amali reka bentuk elektronik. Kalau yang ada kekutupan komponen, kita kena pastikan dia punya kekutupan tu pada sambungan. Okey, ni projek litar output. Bina satu litar elektronik bagi memenuhi fungsi berikut: LED on selama 2 saat dan off selama 2 saat. Proses ini berulang. Ini projek yang kamu akan buat dalam reka bentuk elektronik menggunakan papan bot Arduino Uno. Kita bagi arahan, dia akan menyala selama 2 saat dan dia akan padam off selama 2 saat. Proses tu akan berulang. Okey, ini adalah litar di mana kita akan sambungkan LED. Kalau kamu tengok simbol LED disambungkan pada perintang 220 ohm. Okey, langkah yang pertama, kenal pasti pin yang boleh digunakan. LED ni adalah komponen digital, so kita ambil sebelah kanan dan kita pilih kaki 13. Pastikan kaki positif disambung pada perintang dan disambung pada poin nombor 13. Okey, yang kedua, buat sambungan kaki anode LED pada pin itu. Okey, perintang perlu disambung pada kaki anode LED. Sebab apa kita sambungkan perintang pada kaki LED? Ada siapa boleh jawab? Kalau tengok chat ni, semua cakap tak tahu. Sebab apa? Okey, kalau tengok, agak-agak apa jawapan dia? Ada juga yang bagi jawapan yang betul.
Okey, untuk mengelakkan LED daripada terbakar. LED ni dia kuasa dia kecil je. Sedangkan kuasa yang kita bagi pada LED adalah 3.3 volt. Okey, yang ketiga, sambung kaki kathod LED kepada ground. Kalau kau nampak kaki kathod tu disambung pada ground. Yang hijau, hijau yang ada garis semakin kecil tu adalah sambungan kepada ground. Kalau pada board kita boleh sambung kepada yang tulisan GND, ground. Okey, sambungan ni menggunakan kaedah aktif high. Okey, ini baru sambungan, lakaran simbol skematik. Okey, kamu boleh tengok buku teks, muka surat. (87). Kamu tengok LED peranti output. Sebab apa kita pasang dengan perintang. Peranti output yang menggunakan bekalan kuasa tambahan melebihi 5 volt. Kalau kita pasang juga 5 volt, sambungkan pada LED, LED akan terbakar. Kecuali kita gunakan banyak LED dan kuasa dia melebihi ataupun kurang daripada 5 volt, dia tidak akan terbakar. Okey, daya pemancar cahaya digunakan bersama dengan perintang untuk mengelakkan daripada rosak atau mengawal kecerahan. Nak awal kecerahan dia, kita boleh gunakan perintang boleh laras. Kita nak kawal sama ada dia cerah atau dia malap. Kita gunakan perintang boleh laras. Okey, boleh faham ya? Ini adalah litar skematik. Bagaimana untuk membuat LED berkelip. Sama juga muka surat 88, kamu boleh tengok buzzer. Buzzer dia ada punca positif dan negatif. Negatif kita boleh sambung pada ground, pada papan mikro pengawal Arduino Uno. Sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita boleh sambung kaki kathod. Okey, ini lakaran dalam bentuk litar skematik. Okey, ini kamu perlu buat sebelum kita buat amali reka bentuk elektronik. Okey, ada apa lagi soalan nak tanya berkenaan dengan litar skematik? Okey, sebelum kita buat amali, kita kena tengok juga papan reka breadboard. Yang ni
kita akan gunakan peranti sokongan seperti breadboard dapat membantu pelajar supaya lebih senang untuk membuat penyambungan litar input atau output. Okey, nanti Ustaz tunjuk papan yang pernah Ustaz buat sambungan. Kamu tak pernah tengok kan? Okey, Ustaz tengah setting komputer. Ustaz punya kamera nak tunjuk kepada kamu macam mana papan breadboard ni. Ada yang pernah tengok dan ada tak pernah tengok. Sekejap Ustaz nak tunjuk projek yang Ustaz dah buat. Komponen-komponen yang ada sambungan pada breadboard. Susah pula nak pusing kamera ni. Tunggu sekejap Ni Ustaz tunjuk kepada kamu breadboard dan pemasangan dia. Macam mana kita nak gunakan. Ni Ustaz buat pemasangan breadboard. Ni Ustaz buat MP3 player gunakan board Arduino Uno. Kat sini ada dua button, merah dan putih. Merah tu untuk stop lagu MP3 dan putih tu untuk play. Kat sini kita buat sambungan komponen-komponen pada breadboard. Okey, kalau dulu kita buat sambungan dengan menggunakan bateri, tapi kalau guna breadboard ni kita tak perlu bateri dah. Okey, macam MP3 yang Ustaz buat ni, dia ada speaker, dia ada satu modul khas. Kita boleh masukkan SD card. Dalam SD card tu kita masukkan lagu-lagu yang ada format MP3. Kita boleh mainkan lah. Tekan button putih untuk play, tekan button merah untuk stop lagu. Bila nak play balik, kita tekan butang putih. Ini contoh yang Ustaz dah buat menggunakan papan board breadboard dan Arduino Uno dan komponen-komponen lain. Switch, MP3 modul dan speaker. Dia ada dia punya fungsi-fungsi khas. Dan juga pengaturcaraan. Pengaturcaraan kita kena muat naik masuk dalam papan board Arduino Uno. Benda-benda ni kamu boleh tengok dalam internet, banyak contoh-contoh. Dia siap bagi dah dia punya pengaturcaraan. Senang. Arduino ni dia open source. Kamu boleh pilih projek yang kamu suka dan cari komponen yang ada. Banyak juga projek Ustaz dah buat.
berkenaan dengan Arduino. Okay, sekejap Ustaz nak tukar balik kamera menghadap ke Ustaz. Okey, sementara itu ada soalan tak? Nak tanya dengan Ustaz? Boleh chat. Okey, kita tengok